Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kecerahan hati dan minda, khususnya dalam kita berusaha memahami kehendak-kehendak Allah melalui Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-59 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja, dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Luh Mahfuz yang terang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam saya telah menyentuh serba sedikit berkenaan dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan kepada kita bahawa ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Dan Allah gambarkan di dalam ayat ini dengan memulakannya bahawa Allah lah yang memiliki segala pembuka atau segala kunci yang boleh membuka perkara-perkara ghaib yang tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah menyatakan juga Allah sentiasa mengetahui segala yang ada di daratan dan di lautan. Dan begitu besar hikmah Allah dalam menyatakan hal ini, yang mana sudah pastinya ia sekaligus memberitahu kepada kita betapa luasnya, betapa hebatnya, betapa agungnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengesahkan dan memperakukan bahawa hanya Allah sahajalah yang layak untuk dijadikan atau layak dipertuhankan oleh manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai pada frasa yang berbunyi, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang berbawa maksud bahawa tidaklah gugur sehelai daun pun daripada mana-mana pokok, dan tidaklah gugur sebiji benih atau bijian ke tanah ataupun ke bumi yang gelap yang tak dapat dilihat oleh manusia itu, dan tidaklah juga sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering, sama ada daripada buah-buahan ataupun selain daripada buah-buahan, melainkan semua itu diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kerana semuanya itu telah pun tertulis dan terpelihara di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada frasa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ini,
ia kembali kepada potongan ayat sebelumnya, iaitu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, bertujuan untuk menambahkan liputan perkara-perkara yang juz'iyat, perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang terlalu terperinci, yang pasti tidak diketahui oleh sesiapa pun dalam kalangan manusia. Saya ulang lagi sekali kerana ada gangguan tadi. Sementara pada frasa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, yang mana frasa ini kembali kepada frasa sebelumnya, iaitu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan, bertujuan untuk menambah luaskan liputan sesuatu yang diketahui Allah Ta'ala itu dalam perkara-perkara al-juz'iyat ad-daqiqah, perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang terperinci, yang pasti tidak diketahui kesemuanya oleh manusia. Adapun yang dimaksudkan dengan zulumatil ard, kegelapan bumi, itu merujuk kepada butunil ard, iaitu perut bumi, dan dikatakan sebagai suatu kegelapan kerana sesuatu itu tidak akan dapat dikenal ataupun tidak akan dapat diketahui secara pasti apabila ia berada dalam kegelapan. Manakala pada frasa illa fi kitabim mubin, melainkan di dalam kitabim mubin atau Luh Mahfuz, adalah sebagai kata-kata yang menguatkan firman Allah la ya'lamuha illahu, tidak diketahui tentangnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksud kitabim mubin ini sama ada merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas itu, yang sangat muhit, yang sangat meliputi segala-galanya itu, ataupun merujuk kepada Al-Lawhul Mahfuz yang merupakan pengkalan data yang paling hebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyimpan segala maklumat, segala data tentang makhluk-makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dan menukilkan kata-kata Imam Az-Zajjaj yang menyatakan bahawa harus untuk difahami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kaifiyat ataupun tata cara mengenai semua maklumat di dalam suatu kitab atau Al-Lawhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluknya, seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Suratul Hadid ayat yang ke-22, yang bermaksud tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yakni pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Ar-Razi juga menyatakan selepas itu bahawa di antara hikmah tertulisnya segala-gala tentang makhluk di dalam kitab ini adalah beberapa perkara. Yang pertama, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan atau menulis segala keadaan tersebut atau maklumat tersebut di Luh Mahfuz agar para malaikat akan menyaksikan betapa hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa Allah tidak tersembunyi padanya segala sesuatu di langit dan di bumi. Maka para malaikat menjadi saksi bahawa di Luh Mahfuz mereka sendiri akan menyaksikan apa juga yang berlaku di bumi ataupun di alam ini. Para malaikat akan mendapatinya selari dan sekata dengan apa yang telah pun tertulis di Luh Mahfuz. Yang kedua, harus untuk dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang disebutkan, iaitu berkenaan dengan daun yang gugur ataupun bijian yang gugur di permukaan ataupun di perut bumi, adalah sebagai suatu peringatan kepada orang-orang yang beriman tentang urusan perkiraan amal di akhirat nanti, untuk memberitahu bahawa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mereka lakukan di dunia ini melainkan akan didatangkan untuk dipertanggungjawabkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana
jika sesuatu keadaan atau perkara-perkara yang tidak ada padanya urusan dosa, pahala dan balasan pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlepas daripada ilmu Allah, maka bagaimana pula perkara-perkara yang ada unsur dosa pahala, ada unsur balasan dan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Yang ketiga, hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu betapa Allah mengetahui segala hal ehwal makhluknya. Maka apabila Allah Ta'ala telah menentukan dengan menulis segala keadaan makhluk-makhluknya di dalam kitab tersebut secara sempurna, secara terperinci, maka Allah juga tidak mengubahnya. Jika tidak, maka ia termasuk dalam suatu pendustaan. Maka ia suatu yang menunjukkan kepada kita bahawa menjadi suatu yang telah ditentukan Allah, ditetapkan oleh Allah, bahawa Allah tidak akan mendahulukan apa yang dikemudiankan dan tidak akan melewatkan apa yang terlebih didahulukan. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, Jaffal qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Keringlah mata pena, iaitu penulisan takdir itu, tentang apa yang berlaku atau tentang apa yang dijadikan sehinggalah pada hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh faham beberapa perkara daripada ayat ini, di antaranya bahawa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas dan sangat meliputi segala perkara yang al-kulliyat wal juz'iyat, perkara yang kasar dan yang halus, yang umum dan yang terperinci, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga memberitahu kepada kita tentang kebatilan setengah daripada atau sebahagian daripada manusia yang kerjanya atau terlibat dengan urusan meramal masa hadapan, yang mendakwa diri mereka disingkapkan secara kasyaf dan diberikan ilham tentang perkara-perkara ghaib, yang mana perkara itu tidak termasuk di dalam keupayaan mereka dan mereka tidak tahu apa-apa. Maka kerana itu Nabi SAW menyatakan bahawa man ata kahinan aw munajjiman faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang tilik, maka kufurlah ia terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad ke atas Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dengan sanad daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, Mafatihul ghaib khams la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illa Allah, wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illa Allah, wa la ta'malu nafsun ma taksibu ghada, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa la yadri ahadun mata yaji'ul matar. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya kunci-kunci perkara ghaib itu atau pembuka-pembuka mafatih al-ghaib itu ada 5 perkara yang tidak diketahui tentangnya melainkan Allah. Seseorang itu tidak akan mengetahui apakah yang akan berlaku pada hari esok melainkan Allah. Seorang tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam al-arham, di dalam rahim wanita secara pasti melainkan Allah. Seseorang tidak akan mengetahui apakah hasil pekerjaannya pada esok hari melainkan Allah. Seseorang tidak akan mengetahui di bumi manakah dia akan dicabut nyawanya atau dia akan mati melainkan Allah. Dan seseorang juga tidak akan mengetahui bilakah waktu datangnya hujan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka Allah, termasuklah yang melibatkan telahan terhadap perkara-perkara ghaib, yang semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.